Saya apa ni Dr. Bai standby. Okey, keren. Okey online. Sekarang ni kita live dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Diamond, Cik Zaki dan Diamond Kak Huda. Apa khabar semua? Pagi. 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 Luar biasa. Okey, diminta semua peserta, semua yang hadir pada malam ini boleh memberi komen di bawah. Yes, yes, I'm ready. Yes, yes, I'm ready. Okey, boleh tag kawan-kawan anda, tag abu-abu anda. Kita tarik lagi ramai audien untuk join sesi sharing pada malam ini insya-Allah. Okey, sementara menunggu kedatangan semua, saya nak memperkenalkan speaker yang hebat pada malam ini. Sebelum itu saya nak menceritakan jutaan terima kasih yang sangat-sangat penghargaan yang begitu-begitu tinggilah kepada Diamond Cik Zaki dan Diamond Kak Huda atas idea untuk mengadakan platform seperti ini bagi membolehkan semangat, idea kita terus bertahan momentum sampailah ke penghujung bulan ini insya-Allah. Dan seterusnya sampai ke platinum, emerald, diamond dan seterusnya. Jadi terima kasih juga kepada saya punya upline, Diamond Dr. Wazi, Diamond Kak Siti dan Diamond Puan Juliana dan Dr. Ainuddin. Okay. Malam ini yang hebat ini adalah Encik Abdul Rahman Muhammad Firdaus yang merupakan seorang pelajar graduasi daripada sekolah SMS Alam Shah dan seterusnya menyambung pelajaran di kursus bioteknologi UIA dan seterusnya menjalankan business trading import membekal barang-barang ke China. Okey. Dan kita membina bisnes ini dengan pasangan beliau, Puan Sakinah binti Muhammad Noor, merupakan seorang bachelor farmasi University of Silverjaya. Dan sekarang ini beliau bertugas di Institut Sains Negara Silverjaya. Kemakluman, Presiden Rahman dan Puan sign up MW pada bulan Januari, pada bulan Februari 2019 dan memulakan bisnes pada April 2019 dan mencapai silver producer pada bulan Januari 2020, jadi platinum pada bulan Jun 2020 dan tahniah mencapai ruby sales sebanyak 100,000 pada bulan November 2020. Okey, saya nak berkongsi Encik Presiden Rahman ni seorang yang memang suka dalam bisnes trading import barang-barang ke China. Ramai antara kita semua okey ke? Dengar bunyi bising ke? Semua okey apa baik. Ada background. Bunyi bising kan? Ada bunyi background sikit. Daripada mana? Pasti daripada line kot. Apa kita proceed je ada Suara saya clear? Ya, clear. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Dr. Abdul Rahman untuk meneruskan sharing bagi menginspirasikan orang di luar yang sibuk nak mencari bisnes yang lain. Tapi kenapa seorang speaker, seorang trainer dalam bisnes trading di China tetap memilih untuk melakukan
Business Admin. Cuba silakan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih banyak-banyak. Rahman, tolong on mic. Sorry. Oh, ni. Dia boleh dengar suara mana mic ni? Okey, minta maaf. Okey. Boleh dengar suara Tak boleh. Okay, hello. Okay, minta maaf. So, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada saya punya mentor, Emerald Dr. Baki atas pengenalan tadi. Juga saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Diamond, Cik Zaki dan Nurul Huda kerana anjurkanlah success story ni. Moga-moga kita semua dapat inspirasi dan dapat lebih semangatlah untuk teruskan perjuangan kita sampailah ke peringkat Diamond. So siapa yang boleh dengar suara saya, boleh tak komen satu. So saya punya Facebook saya akan tengok sebelah sini. Okay. So saya minta maaf lah kalau saya akan ke kanan sikit. Kan? Siapa yang boleh dengar suara saya boleh komen satu. Supaya anda ada bersedia untuk belajar. Bersedia untuk kita sama-sama improve. Bersedia untuk kita ambil sedikit semangat daripada nilai pengajaran daripada orang lain. Alright. So terima kasih. Okay. So ini semua saya punya apa, saya nak ucapkan terima kasih kepada my business partner Wan Nur Sakinah. Tanpa beliau tak adalah saya dalam bisnes ni. Begitu juga dengan Platinum Platinum Rafidah dan Maududi, Platinum Sofia dan Sir Azli, Emerald Dr. Mulaki dan Pasir Asyar, Diamond Dr. Wazi dan Siti Spora, Emerald Dr. Zin dan Julia, Diamond Cik Zaki dan Nur Huda, Diamond Dr. Kamal dan Dr. Izarika, Diamond Edisi Dr. Berhad dan Dr. Siti Ena, Emerald Dr. dan Walid Dr. Wong. Okay. So simpanlah gambar-gambar mereka ni cantik-cantik. Boleh kan? Okay, kenangan. So sebelum tu saya nak bagi satu peringatan. Daripada satu kitab lah, Ta'alim wa Ta'alim. Okay. Untuk kita nak berjaya kan, kita kena jadi seorang pelajar yang berjaya. Kan, pelajar yang berjaya. So macam mana nak jadi pelajar yang berjaya? Kata kitab ni kata apa? Katanya, jadikanlah kan setiap apa yang kita dengar satu benda yang baru, macam tak pernah dengar lagi. So yang ini satu nasihat yang sangat bagus. Walaupun dah dengar 1000 kali. Walaupun dah dengar 1000 kali. Anggaplah macam kali pertama. Okey, saya ada pengalaman saya tak ini. Okey. Saya minta maaf kalau ada bunyi-bunyi, saya minta maaf. Okey, ada orang main mercun sebelah. Okey. So kerana apa saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka, sebab tanpa mereka lah saya tak boleh lah tak ikut roadmap yang sedia ada ni. Okey. So dengan bantuan mereka saya dapat ikut memang kata 100% lah. Okay, timeline yang sedia ada. So tengok core former 2 bulan. Okay, 6 bulan capai super core, 10 bulan capai eagle, 15 bulan capai platinum. So kalau ada orang tanya anda, anda dekat mana dah? Tanya kan, kamu dekat mana dah? Cakaplah saya on track diamond. Saya on track diamond. Itulah cara yang saya gunakan untuk nak jawab. Sebab apa? Memang kita on track diamond kalau kita betul-betul follow the system. Right? Okay, so latar belakang kehidupan. Saya nak share sikit latar belakang kehidupan saya. So first kali ini saya gerakkan sikit lah supaya nampak komen lah. Okay. So yang ni adalah keluarga ni lah keluarga Sakinah. So Sakinah ni anak ke-9. So dia bongsu lah. Bongsu anak ke-9 dari 9 adik-beradik. So adik-beradik dia ramai. Okay. Begitu juga saya. So saya anak ke-5 daripada 13 orang adik-beradik. So kalau adik keluarga memang ramai. Okay. So cara jujurnya memang dalam keluarga saya memang tak ada lah yang mula-mula terus buat perniagaan. Tak ada pun nak ambil bidang perniagaan pun tak ada. Malah saya pun tak ada ambil bidang apa-apa bidang perniagaan, pembelajaran dalam perniagaan lah kan. Mak ayah saya pun mak ayah saya ada kan. Ayah saya ada bidang perniagaan, tapi
dia juga bekerja lah. Lepas ni saya kongsikan tentang ayah saya. So macam mana saya terekspos ni, lepas ni saya kongsikan tentang perniagaan ni. Okay. So ini yang saya yang telah diterangkan oleh Emerald Dr. Ahmad Bakri. Terima kasih banyak-banyak kepada beliau. Okay. So ceritanya lah, saya ni masa saya zaman universiti lah, memang saya ni sukalah sangat-sangat tentang kepimpinan. Memang suka. Saya tak tahu kenapa. Kan, mungkin sebab kalau personality plus tu saya ni jenis orang kolerik kot kan. Maksudnya bila terlibat dengan sesuatu je, kita cuba untuk jadi leader lah. So memang saya menjawab jawatan lah, banyak head bureau presiden lah dalam masa saya belajar di universiti dulu. Alright. Dan alhamdulillah dengan ni gambar saya lah masa saya jadi presiden. Okay, suci lagi. Okay. So memang sangat besar saya punya so tak ada jap bisu okey, kalau tak okey tolong bagi tahu okey. So memang saya punya semangat lah untuk nak lead, nak pimpin orang lain tu pada buat program ni masa di universiti lah, sampai ke tahap kita buat program tu keluar surat khabar program saya ni. So masa ni kami buat perpustakaan dekat Kemboja. So memang minat memimpin ni, memang minat lah. Okey, memang minat. Memang ada dalam darah daging. Okey. So seterusnya lah dalam masa universiti ni saya juga sukalah untuk terlibat dalam kajian-kajian. Okey, kajian-kajian. So yang ni masa saya buat kajian tentang saya lupa nama kajian tu, tapi masa ni saya tengah buat kajian lah. Okay. So punyalah minat dengan kajian tu sampai ke tahap saya boleh buat kajian walaupun belum graduasi lagi, tapi boleh hasilkan journal paper sendiri. Dan kesemuanya lah, to be exact adalah 9 journal paper yang saya dah publish walaupun saya belum degree lagi. So kalau siapa yang belajar sains, dia kena buat final year project. So masa tu saya punya final year project kan, saya punya thesis tu 212 muka surat. Nak katanya minat sangat-sangat dengan sains ni. Okay. So itu saya lah masa saya tengok testing bomb. Okay, testing bomb. Right? So yang ni saya masih ingat lah lagi Pak. Ni the 6th draft thesis saya, draft ke-6 dah. 197 muka surat kan. Kalau lah orang lain lah buat FYP ni, final year project ni, biasanya 20 muka surat je kadang-kadang. Okay, cukup-cukup minimum je. Tapi saya memang minat lah dengan sains ni. Saya buat sampai tahap ni. Okay. So ni kajian saya sampai ke tahap saya punya kajian tu. Ni elemen-elemen lah dalam saya nak kongsi lah kan. Macam mana saya ni, macam mana dia jadi diri saya lah. Okay. So ada yang melibatkan statistik, saya pergi ke profesor yang bidang statistik, belajar daripada beliau. Kan? Belajar macam mana nak buat statistik tu. Ini proses lah dalam final project tu. So kebiasaannya orang akan ambil satu elemen je, tapi saya sentuh semua sekali. So kajian saya ni lebih spesifik tentang kajian bioteknologi dan kaitan dengan alam sekitar. So saya memang suka. Dan minat lagi sampai ke tahap saya pergi ke conference, present paper saya. Belum graduasi lagi kan, tapi minat sangat-sangat. Kalau anda ada yang macam kawan macam saya, macam sama saya, tolong komen 2. Lihat komen 2. Maksudnya kita minatlah dengan belajar akademik. Okay. So sampai saya masuk pertandingan, dapat gol. Punya minat tu. Okay. So ini yang paper lah, salah satu paper yang saya hasilkan. Okay. Ni pula wife saya. So wife saya pun, walaupun dia belum grad lagi, dia dah hasilkan dah paper. So kami dua-dua ni memang minat lah. Dan apa bidang sains. So ini semualah pencapaian yang saya buat waktu tengah belajar. Jadi anda bayangkan, saya aktif satuan, saya boleh buat kajian semua ni, buat journal paper lagi, masuk pertandingan lagi. Macam mana boleh jadi begitu? So saya just nak bawa anda sendiri fikirlah. Kadang-kadang ada dalam keadaan, dalam life kita, kehidupan kita, yang kita ni sebenarnya lebih hebat daripada kita sekarang. Sebenarnya dulu kita dah buat macam-macam benda yang lagi hebat.
sebenarnya. Kalau kita fikir-fikir balik. Masa universiti ke, masa sekolah ke contoh. Kan? Tapi kenapa saya tak teruskan lah dalam bidang kajian ni? Sebab apa? Sebab ini salah satunya. Dalam kajian saya tu ada banyak bahagian. Salah satu bahagian dia, kita kena buat ni. Kita panggil CHNS Analyzer. Composition Analyzing lah. Dan 4 sampel saja kena bayar RM4,500. Siapa rasa RM4,500 ni murah? Tu komen tu, murah. Kan? Siapa yang rasa murah? 4 sampel saja RM4,500. Dan saya kena keluar duit saya sendiri untuk nak buat kajian sampel. Memang masa tu grant tak cukup lah cover. Jadi bayangkan masa tu saya punya sampel ada 240. 4 sampel RM4,500 kan? Memang sangat-sangat mencabar. So yang keduanya lah, saya rasa saya tak teruskan sebab apa? Sebab saya tak dapat data sebenar dari realiti. Maksudnya kita just ambil data daripada bahagian-bahagian tepi je lah. Bukan daripada keadaan sebenar lah, daripada masyarakat. So masa tu saya fikir ada sesuatu perlu ubah. Bila kita nak buat sesuatu yang betul-betul, ada sesuatu yang kita kena ubah kan. Yang seterusnya adalah bayangkan ada kepimpinan tadi kan. Saya terlibat kepimpinan, saya terlibat dengan pembelajaran ni dalam sesama. Saya juga terlibatlah dalam pengajar-pengajar Islam. Ini guru saya lah yang ngajar saya tentang ilmu agama Islam ni. So sampai ke tahap lah saya buat saya punya mu'jam. Kalau siapa yang tahu, mu'jam tu maksudnya macam kamus lah. Tapi jadi kita maksudnya rujukan untuk guru-guru. So guru saya ni dia belajar mana, duduk mana. Okay. So saya rasa budaya ni bagus lah kalau nak praktis dalam TQG ni kan. Tulis balik diamond kita tu. Apa yang kita belajar pada ni. Alright. So yang ni saya belajar, bukan sekadar belajar tapi kita travel, musafir sama-sama dengan diorang. Okay. Dan ilmu yang saya belajar tu sampai ke tahap ni lah. Ni dia tersekat sikit. Okay. Kesemuanya ilmu ni 15 ilmu. Sambil belajar, sambil pemimpinan, sambil kita belajar ilmu agama. Ini level-level kitab yang saya belajar lah. Okay. Dalam ilmu agama Islam. Bila kita belajar sampai tahap kita nak berkhidmat lah, nak tolong guru kita. Okay. So saya pun masa saya belajar lagi, saya tolonglah ni guru saya. Guru saya ni nama dia Ustaz Abdul Halim. Siapa kenal boleh komen kenal lah. Okay. Dia mantan imam Masjid Negara. Okay. So beliau buat buku fiqh, saya pun tolong. Beliau tulis tangan, saya tolong typekan ikut jadi tulisan sebab beliau tak pandai komputer. Right? So bila saya tolong, saya perasan beliau ni jual kitab lah, dan sama dia jual kitab. Saya perasan semua benda dalam proses nak jual kitab tu, semua benda beliau buat sendiri. Semua benda yang beliau buat sendiri seorang-seorang. Saya macam terfikir, adakah macam ni ke bisnes? Saya terfikir masa tu. Right? So saya fikir ada sesuatu yang perlu ubah. Ada sesuatu yang perlu ubah. Kan? Tapi saya tak tahu apa dia. Tapi saya tahu ada benda yang kena ubah. Masa tu saya fikir. Alright, ni ayah saya. Okay. So ayah saya memang Masya Allah, memang beliau sangat hebat lah. Okay. Beliau ni adalah COO. Kalau siapa tak tahu COO tu apa? Okay. COO tu adalah Chief Operating Officer. Okay. Untuk company Medinvest. Jadi mungkin saya ni dapat latihan lah, kepimpinan tu daripada ayah saya lah mungkin. Okay. Kan. Dapat balik dia punya aura tu mungkin. So beliau adalah COO. Okay, tapi bila saya tengoklah beliau nak dalam proses beliau nak capai COO ni atau pangkat yang tinggi lah bagi saya kan. Saya tengok 30 tahun beliau bekerja. Dan saya tengok 20 tahun lah beliau struggle dengan income, struggle dengan life. Umur 30 tahun barulah dapatlah apa yang beliau inginkan. Tapi still ada struggle lagi. Di sudut income maksudnya belum betul-betul bebas lagi. Belum betul-betul bebas lagi. Dari sudut masa, dari sudut duit. Jadi saya nak jadi macam beliau, tapi bila saya tengok perakhiran beliau tu, saya nampak apa? Saya nampak ada sesuatu pun perlu berubah. Kan? Kalau saya kerja pun
ada satu benda yang terubah kan. Sebab kalau saya kerja, saya akan jadi macam beliau. Okay. So apa yang saya buat, saya kata saya kena buat benda lain. Saya kena buat benda lain kan. So saya tak boleh belajar saja, saya kena buat benda lain. Saya tak boleh kerja. Kalau saya kerja, saya jadi macam ayah saya tadi. So saya buat apa? Saya buat bisnes. Bayangkan saya ni bidang sains, tak tahu benda apa tentang bisnes. Tiba-tiba je libat dalam bisnes. So asalnya kawan saya lah ajak libat dalam bisnes, right? So yang ni saya jumpa dengan owner kilang lah. Kita buat projek dengan dia, printing plastik dan sebagainya. Yang ni pula saya referral, jumpa referral. Dia ni company construction, kita bekalkan. Bayangkan. So orang yang tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Hanya ada satu ilmu je lah, kan? Ilmu pembekalan itu je ada. Kita jumpa je orang, kan? Yang ni juga kalau saya jumpa company yang sangat besar, lepas ni saya cerita, kan? Apa order yang saya dapat lah. Ni gambar saya yang masih dekat China, kan? Ni kilang lah, kilang penerbitan saya. Bukan kilang penerbitan saya, kilang yang saya corporate. So di samping saya buat bisnes tu, ada banyak bisnes yang saya buat. Siapa yang pernah buat bisnes, siapa yang ada buat bisnes yang banyak, boleh komen sikit. Saya ada buat bisnes banyak, boleh komen banyak. Inilah semua bisnes-bisnes yang saya pernah lalui. Saya pernah join, saya pernah buat. Kan? Ada orang kata awak tak ada pengalaman jual barang, awak tak ada pengalaman buat bisnes. Saya ada pengalaman, cuma saya tak cerita. Inilah produk yang saya jual. Okay? So apa yang ni? Kan? Yang ni bukan senapang. Yang ni adalah blaster toys. Okay? Bukan senapang, dia mainan je. Okay. So masa saya jual tu, yang saya fikirlah, yang penting adalah adakah barang tu perlu. Barang tu orang perlu. Itu yang selalu main dalam fikiran saya. Yang penting barang itu orang perlu. Right? Saya fikir. Apa pun yang kita jual, yang penting barang tu orang perlu. Itu je yang saya dapat daripada jual ni. So bila saya tengok balik company Amway, memang para Amway ni semua ni barang keperluan. Semua barang keperluan. Kan? Okay? Jadi anda adalah dalam satu bisnes yang betul. Kan? Sebab apa? Sebab barang keperluan. Kan? So ini bisnes yang saya pernah buat. Kan? Siapa yang ada salah satu lah daripada ini, cuba komen sikit. Nombor berapa? Anda ada nombor berapa? Boleh. Saya bagi masa sikit lah. Sambil saya minum air boleh. Anda cuba komen. Anda ada bisnes yang nombor berapa yang anda pernah buat? Dari semua bisnes yang saya pernah buat ni. Boleh komen. Saya ambil masa sikit. Saya minum air je. Okay. So, ada tak salah satu nombor ni yang anda pernah buat dulu? Okay. Kan? So, ada orang datang saya, dia jual kerepek, ada orang datang saya jual macam-macam. Kan? Apa yang biasa nombor 7? Mungkin tahu lah. Okay. Nombor 7 kasut. Oh, ada jual kasut juga. Okay. Nombor 16 pun ada. Okay. So, ada orang datang kat saya, dia cerita, dia cakap dia jual barang sekian. Okay. Saya terima je lah. Okay, saya tak masalah kan. Sebab saya buat bisnes jual barang ni lama sangat. Dah macam-macam sangat bisnes saya buat. Okay. Cuma saya nak tanya satu je soalan kan. Dia sebenarnya bukan banyak mana lah niaga tu penting. Banyak mana niaga kita tu tak penting kan. Yang sekarang ni sampai ke tak impian kita. Sampai ke tak impian kita. Anda buat bisnes apa sekarang? Sampai ke tak impian anda. Kan? Itu yang paling penting. Bukan glamour je bisnes tu. Bukan bisnes tu hebat, barang hebat. Sampai ke tak impian anda. Itu paling penting. Okay? So, saya masa tu saya terfikir lagi. Kan? Sebenarnya saya nak jual barang tu, saya nak capai impian saya. Kan? So, saya nak capai impian saya. So, bila saya didedahkan tentang ini, saya tahu. Kan? Bukan bisnes tu yang penting. Tapi, alat bisnes tu mesti boleh untuk kita sampai dekat belah kanan. Yang sampai belah kanan ni adalah order B dengan I. Kan? Itu yang ada business owner. Kan? Dia ada 500 orang staff dan ada investor. Okay? Dia seorang pelabur. Sebab bila kita sampai sini, masa itulah passive income. Kita boleh dapat passive income. Apa pun anda buat, anda ada kerja tambahan ke, part time ke, ada buat bisnes apa-apa ke kan. Yang sekarang ni, kalau benda tu tak boleh
anda sampaikan pada B. Tinggallah dulu kejap. Saya tak kata buang, tinggal kejap saja. Fokus kejap ke MBA, 2 ke 5 tahun anda akan sampai sini. Kan? Lepas ni saya kongsi kenapa. Okay? So, yang penting adalah masa tu saya sedarlah, kan? Ada beza antara niaga dengan jual. Ada beza di antara niaga dengan jual. Kalau jual, salesman, dia punya kuadran nampak semua jual. Kan? Jual. Itulah panggil penjual, salesman. Jadi kita tak nak jadi salesman. Sebab apa? Sebab kalau kita jadi salesman, kita kat sini self-employed. Sampai bila-bila kat sini, kan? Terikat dengan masa. So, apa yang kita nak jadi ialah kita nak bina bisnes. So, untuk nak bina bisnes, anda kena ada elemen-elemen ini, kan? Admin, operasi, kewangan, semua sebagainya. Okay? Inilah bisnes. Okay? Beza jual dengan bisnes adalah bisnes ada elemen-elemen yang lain yang kita uruskan. Itu beza dia. Okay. So, walaupun dalam keadaan saya tahu, saya sedarlah benda tu, kan? Tapi saya tak nampak lagi peluang tu. So, saya keep on sharing, keep on pergi semua jabatan yang ada, ketuk lah. Okay? Tanya boleh bagi salam, so balik. Kan? Itu saya buat. So, ada yang saya dapat order. Contoh yang ni dapat order kaitan dengan safety lah. Yang ni dapat order berkaitan dengan lebar, kan? Yang ni yang saya cakap company yang saya dapat. Okay? Yang paling banyak lah saya pernah dapat nilai dia pun dekat 2.2 million. Okay? So, memang bagi saya duit tu, nak dapat duit tu tak ada masalah. Kan? Ada duit tu ada. Tapi macam mana nak sampai pada impian kita tu yang jadi problem. Okay? Walaupun ni 2.2 million tapi realiti dia, income dia tak banyak mana lah. Okay. Sebab apa? Sebab projek tu kena lalui dan dipoyang lah. So apa yang saya buat, saya terus belajar. Kan? Saya masuk kat Institut Keusahawanan Negara ni. Okay? Ini Beyond, Sales Academy, macam-macam lah. Tak tahulah banyak mana tapi macam-macam lah kelas saya pergi. Okay? Yang saya tahu ialah kelas TQG lagi murah. Itu yang saya tahu. Okay? Kelas kat luar. Okay? Memang mahal. Kalau mahal tu boleh rujuk apa? Boleh rujuk FP Hazwan. Okay? So yang ni lah sedikit maklumat asas corporate saya lah, company saya. Okay? Kita memang ada gudang sendiri dekat China. Okay? Dekat Sepang pun ada. And then semula yang kita dapat. So basically sebenarnya kita ni bekal barang, okay? kepada company. Company untuk barang apa kita bekalkan. Okay? So macam-macam lah, kita bekalkan macam-macam. Ada yang barang tadika, ada yang untuk homestay pun ada. Okay. So macam ni lah, saya punya rutin saya macam ni, kan? Bawa barang, hantar barang. Dapat barang, hantar barang. Okay? So yang ni pejabat saya dulu. Okay? Sekarang tak ada dah pejabat ni, kita tutup lah. Okay? Ada masalah. Okay. So apa yang jadi ialah dalam bisnes saya ni, semakin ramailah pesaing yang datanglah dalam bisnes saya, kan? Dan pesaing ni dia buang harga. Ni jadi masalah, kan? Jadi masalah sangat. Okay? Kalau dulu orang ingat saya lah, ingat Rahman je, dia ingat murah. Okay. Kan? That's why lah kalau anda ada kesukaran lah, jual barang MW, anda kata line okey ke? Okay. So kalau kalau ada orang lain, kan, kata apa, ada orang lain kata orang tu cakap mahal, kan, barang MW ni mahal sebagainya. Anda bayangkan, kan, saya ni memang buat bisnes, branding saya adalah barang murah, kan. Walaupun dah barang murah, orang buang harga lagi, kan. Jadi bayangkan macam mana kita nak survive lah, kan. Margin makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. So masa itulah saya decide lah dengan saya punya partner saya buat bisnes dengan partner saya, kan. Kita buat consultation dengan latihan. So kita dah ada pengalaman, dekat 2 tahun je tu. So kita buat konsultasi dan latihan. So masa itulah saya latihlah diri saya untuk cakap ke hadapan orang ramai. Okay? Kalau anda perasan ni siapa ni, kan? Dia ni mamat dia apa? Q4. Okay, Aiman Hakim. So dulu Aiman Hakim ni dulu salah seorang peserta saya sebenarnya. Itu asalnya. Tak ada kaitan pun dengan diri saya. Just peserta saya, kan? Kami buat bisnes MB, right? So ni program lah kita dah buat lah. Dekat 572 syarikat yang terlibat dalam perniagaan saya.
Okay. Macam-macam lah yang kita dah buat. Apa yang masalah dia? Datang pesaing kan, buat kelas apa? Free terus. Kan? Buat kelas free terus. Kami masa tu ya Allah kan, tak tahu nak cakap macam mana. Bengong terus. Okay? Macam mana boleh buat kelas free? Sebab apa? Sebab masing-masing nak survive kan. Masing-masing nak survive kan. Ada yang buat kelas free, ada yang buat kelas RM10 kan. Tekan lagi. Lepas tu datang pula ni, apa ni? Shopee. Okay. Kan? Pun sama juga, orang buang harga kan. So masa tu saya fikir lagi sesuatu perlu ubah. Ada benda lah kena ubah. Saya tak tahu apa. Tapi dia ada sesuatu yang kena ubah. Okay. So antara benda yang kena ubah yang kami terfikir waktu tu adalah kena buat sistem. So kami buat satu sistem Smart China ni kita buat sendiri. Okay. Dan nak buat sistem ni kan, dia perlukan kos lah. Jadi apa yang saya buat, saya jumpa dengan individu yang boleh melabur dalam syarikat saya. So ni salah seorang ni. Okay. Ni proposal lah yang kita bawa. Pergi jumpa dia. So sistem yang kita nak buat ni, harga dia lah dekat-dekat RM500,000 dengan fasiliti, structuring semua sekali. Okay. So memang saya faham sangat bila Amway kata dia buat website 1.2 juta. Website Amway e-commerce tu. Saya faham kan. Sebab memang saya terlibat nak buat sistem ni, memang harga dia begitu harga dia. Jadi kami di simpanan lah dengan jualan semua memang tak ada kan. Tak ada 1.2 juta lah untuk apa? Tak ada RM500,000 lah nak buat sistem kan. Dan kita pun takkan nak belajar untuk sistem 500,000 saja kan. Memang kita tak buat lah begitu. So apa kita buat? Kita pitch dekat badan-badan yang besar-besar macam ni. So siapa yang ada pengalaman pitch ataupun minta grant daripada ni, boleh tak komen? Komen 3 boleh kan. Siapa yang ada pengalaman. So kami pitch ni, maksudnya kita tawarkan lah ataupun kita bentangkan lah kan projek kita dekat badan-badan macam ni, Khazanah kan, Semicorp. Dan benda ni ambil masa lah dekat setahun kami fokuskan tenaga ni untuk nak dapatkan pelabur, right? Akhirnya memang tak dapat. Bukan tak dapat, tapi dia punya deal tu sangat-sangat off lah. Minta 90% daripada share kan. Memang kita tak boleh lah buat macam tu kan. So apa yang kami buat, saya fikir lagi, kena ada sesuatu perlu ubah kan. Ada sesuatu kena ubah, tak tahu apa dia. Masa tu yang saya fikir lah bisnes trading saya ni lah, supply barang ni lah, itu je yang saya fikir. Saya tak fikir benda lain. So apa yang jadi ialah saya terfikir kan, sampai bila nak buat benda yang sama kan, sampai bila nak buat benda sama, jual benda tu, jual benda ni kan, fokus macam-macam, sampai bila nak buat benda ni? Sampai bila? Saya nak tanyalah siapa yang tengah buat bisnes lain sambil buat bisnes ni, sampai bila anda nak buat kan, sampai bila? So saya pun terfikir benda yang sama, right? So the measure of intelligence is the ability to change kan. Ukur kebijaksanaan kita ni bergantung pada kekuatan kita, kebolehan kita untuk berubah. Nampak je satu kena berubah, kita boleh berubah terus. Itulah orang yang bijaksana. So my turning point adalah bila saya kahwin dengan wife saya. Okay, bila dah kita mula kehidupan rumah tangga, okay, lainlah cerita dia. Okay, itu tadi single kebanyakan lagi. So wife saya pun belilah iron ni, okay, tanpa disedari. Kami dah di member kan. Okay, so sini lah beli. Okay. So dulu kami duduk dekat apartment saya Berjaya. So bila saya nak buat bisnes saya, okay, kita nak packing dan sebagainya lah kan. Kita terpaksa angkat bawa masuk dalam apartmen kan. So masa ni dekat saya Berjaya apartmen ni, dia nak masuk barang kena bayar RM1,000. Kelakar tak kelakar, itulah kan. Jadi saya rasa susah je kan kalau apartmen macam tu. Nak masuk barang kena bayar. So saya ada dah dream saya. Kalau dulu sebelum ni sekadar ada duit okey. Sekarang ni saya dah start ada dream
kan. Nak ada rumah sendiri yang landed. Okay. So datanglah Emerald Dr. Bai. Mestinya apply saya datang. So dia datang sebenarnya at the right time lah sebenarnya. Okay. Kan. Dia datang, right? So dia STP lah saya. Okay. Yang saya terscan adalah satu petani je. Saya scan. Okay. So beliau tulis apa? Beliau tulis yang ni adalah kerja kan. Okay. Beliau tulis apa? Bisnes Amway ni boleh dapat passive income, menaik dan boleh diwarisi. 15K sebulan. Okay. Kan. So tapi dalam banyak-banyak yang beliau cakap lah. Ada satu perkataan yang beliau cakap ni saya tertarik betul. Iaitu adalah autopilot. Sebab saya sedar memang struggle betul lah nak dapat autopilot ni. Kami memang ada proses nak bina team jualan sebagainya, memang struggle. Sudut modal nak bina. So saya memang tertarik kan tentang bisnes yang boleh di-automate kan. So masa tu saya fikirlah kan, dia kata 5 tahun bisnes dah boleh automate. So saya fikir, dia dah 5 tahun dah, bisnes saya automate tak sekarang? Saya fikir kan, saya fikir lagi, bisnes saya ni dah exponential dah ke 5 tahun kan, ke sama je saya fikir. So saya tak buat keputusan betul-betul lagi lah masa tu. Saya teruskan bisnes saya. So apa yang jadi adalah dalam bisnes saya ni kebanyakan ni kita macam ni lah, kita buat kontrak dengan company-company, kita supply barang. Okay. So modal tu bukan kecil-kecil lah kan, 33,000 ni paling kecil-kecil lah, koman-koman satu barang kan. So and then after 90 ke 120 hari baru dapat balik modal kita. Jadi dalam masa 4 bulan lah, lama jugalah kita nak boleh rolling tu kan. So masa tu memang saya terfikir tadi, barang keperluan untuk fast cash. Memang saya terfikir barang keperluan yang boleh fast cash. Okay. Dan saya terfikir juga nak ada satu bisnes lah yang boleh mentoring mula sampai berjaya. Sebab rasa macam dah 8 tahun dah kan. Dah lama dah kan. Cuba buat cara sendiri, tak jadi. Dah cuba dah kan, buat cara sendiri memang tak jadi. Dan memang kita tak mampulah nak pergi dekat belajar kelas-kelas macam Founder Platinum Hazwani 100,000 kelas, mampu kan. So kita mesti terfikirlah, sentiasa cari kan, macam mana mentoring yang boleh bina bisnes yang boleh dari sampai berjaya. So walaupun saya ajar-ajar, tapi kebanyakan lah daripada syarikat tadi dekat 500 lah syarikat kan, memang kurang lah daripada 1% yang berjaya. Bukan kerana dia orang tak boleh berjaya kan, tapi sebab bisnes ni memang dia perlukan modal yang tinggi kan. Ada keadaan memang kita kena keluarkan modal kita dulu. Okay. Dan memang kita kena ada network. Kita memang kena ada network, kena ada kenalan yang boleh kita kenalan, contoh macam kita baik dengan director ke, memang kita kena ada. At least memang kena ada. Okay. And then risiko. Memang risiko lah. Okay, barang rosak dan sebagainya kita yang kena cover. So bukan kerana diorang tak percaya, tapi memang ada requirement. Itu beza dia, ada requirement. Tapi kalau kita tengoklah bisnes Amway kan, kalau kalian tengok ni kan, Sapphire Ruby naik 200% kan. Bukannya kurang orang berjaya, tapi berjaya tu meningkat pula 200% kan. Kalau compare lah reality kan. Ni nak cerita orang yang ngajar orang lain bisnes kan. So modal refundable. Okay. Tadi modal tinggi, ni modal refundable pula kan. And then tak ada kelayakan apa-apa. Tak perlu anda kenal orang-orang hebat, tak perlu kan. Just siapa yang anda kenal je kan. Dan tak ada risiko. So hebat tak hebat bisnes Amway ni, cuba anda komen sikit. Ada komen sikit hebat. Tak dengar suara Yang lain boleh dengar suara saya Lain sekat, memang kopi tak okey. Okay. Sorry saya tak perasan Tak dengar suara saya Okey. So hebat tak hebat bisnes Amway ni? Sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Okay. So dalam masa yang sama, saya memang suka tentang sistem. Saya memang suka sistem. Sampai ke tahap saya punya nak susun file folder pun bersistem juga kan. Ada admin dia siap, ikon dia siap. Saya sukalah. Sistem memang suka sistem kan. So bila tengok bisnes Amway dengan TQG,
ada sistem within 5 years boleh capai diamond, saya macam wow. Kan? Wow sangat. Hebat lah bisnes ni. Within 5 years dah ada dah roadmap. Kan? Ikut je. Okay. Lepas tu saya tengok pula tentang pendapatan pasif ni. Kan? Memang ni impian lah. Kita buat bisnes sebab nak capai ni kan. So 1993 dia dah meninggal. Okay. Tapi naik pendapatan pasif dia naik 20%. Bukan sekadar dapat income, dapat naik pula income dia. Jadi masa tu saya rasa wow lagi kan. Wow je bisnes ni, hebatnya bisnes ni kan. Bisnes apa ni? Macam tu. So masa tu saya terfikir end game kan. Bila kat saya ni nak buat bisnes ke mana? Saya fikir. So end game yang boleh dapat pendapatan pasif lah. Okay. Dan boleh automate bisnes ni. Ni pun kalian mesti nak benda ni kan. Okay, siapa yang buat bisnes mesti nak. Tak mau fikir dah pasal bisnes. Bisnes run sendiri. Kan? And then kita boleh dapat passive income. So, yang ni yang beberapa bulan yang lalu lah. Saya jumpa seorang ni, bisnes yang sangat besar. Bisnes yang sangat besar. Kan? Bisnes cleaning service, lebih 100 orang staff. Okay, kita tunjuk plan kat dia. Dah apa yang dia cakap? Kan? Bisnes dia, tadi, apa yang dia nak? Dia nak bisnes yang tak pening kepala. Itu je dia nak. Itu saja yang dia nak. Dia nak bisnes yang tak pening kepala. Jadi saya cakap dengan dia, bisnes Amway, bisnes tak pening kepala. Itulah yang awak nak. Awak nak bisnes tak pening kepala je. Okay, itu yang saya cakap dia lah. Okay, tapi dia belum mula start Dia belum mula. Belum start lagi tak apa. So, binalah bisnes yang tak pening kepala. Within 5 years, anda dah tak pening kepala. Okay. So, yang ni saya nak terangkan tentang bisnes tadi. So, kalau realiti macam ni lah. Macam saya kan. Bila nak buat sistem, you kena research innovation. You kena boleh pula bidang IT pula. Saya tak pernah belajar coding berbagai-bagai, kena belajar coding. Sebab apa nak? Sentiasa relevan. Okay? Kalau bisnes kat luar macam ni lah. Banyak sudut yang sebenarnya anda kena cover. Right? Tapi bisnes Amway, kita tengok. Dua je yang you cover. You cover sales dengan expansion. Sebenarnya yang struggle adalah dekat capital ni. Struggle. Okay? So modal RM60 kan. Modal rendah dan 80% dah Amway dan TQG dah tolong buat. Kita buat 20% sahaja kan. So seronok lah. Okay. So kalaulah kalian lah kan ada didedahkan tentang ini kan. Apa yang kita akan katakan? Kan, ada orang STP. Agak-agak apa yang kita nak cakap? Okay. So masa itu saya cakap ke diri saya kan. Memang saya nak cari Saya tengah mencari. Saya cakap apa? Saya cakap saya kena cubalah. Saya kena cuba. Sebab apa? Sebab winners don't say no. Orang yang berjaya dia tak cakap no pada peluang. Ada peluang dia buatlah. You never know, you never try, you never know. Betul tu kan. Kalau tak cuba tak tahu. So kena cuba. Orang-orang kena cuba dulu. Okay. So apa yang kami buatlah untuk cuba. Apa yang kami buat untuk cuba. Okay. So first kali saya sentiasa percaya ni kan? Nak berjaya dunia dengan jaya akhirat pun mesti dengan ilmu kan. Apa-apa mesti dengan ilmu. So apa yang saya buat, datang je mes belajar. Siapa yang baru kan, bulan ke 6 bulan lah, datang je mes datang lagi kan. Selagi kita belum berjaya performer 1000 PV, datang lagi. Maksudnya ilmu tu belum tentu lekat lah, datang lagi. So saya pun datang JMS kan. Fasa pertama belajar, fasa kedua buat kan. Okay. Yang keduanya lah belajar daripada buku kita. Kita ada buku ABO TQG Field Guide ni, baca kan. Sekarang dah ada dalam bentuk PDF kan. Baca je, baca kan. Tenang je. So bila kita belajar kan, dapat close 3 hire, dapat sponsor 3 orang. So saya lelaki kan, lelaki dapat jual air. Okey. Kalau anda perempuan, anda betul lagi hebat daripada saya. Okey. Siapa yang rasa diri dia hebat, komen. Saya hebat. Saya hebat. Anda hebat. Kan? Anda memang hebat. Saya lelaki boleh jual air ni. Takkan anda tak boleh? Mesti boleh. Mesti boleh. And then saya share lagi, dapat 15 orang sponsor. Yang masa tu dapat apa? Dapat cash lah RM300 kan. Sponsor 15 orang sebulan. Okey. Bukan daripada tim, daripada saya.
And then ni very first time STP. Kan? Ni kawan saya lah, kawan punya kawan. Dia owner kilang pasu karpet. Saya first time STP. Okay. Saya first time STP ni, STP 3 jam. 3 jam lebih lah STP. Tahu sampai pelanggan semua dah tak ada ni. Kan? Nak kata lama lah STP tu. Sampai sekarang lah. Yang beliau ni tak nampak lah peluang bisnes ni. Kan? So siapa yang ada pertama kali macam ni? Kan? Ada pertama kali STP lama ke? Kan? Boleh komen sikit. Saya punya laptop ni slow lah. Okay. Kan? Mesti ada. Kan? Kalian mesti ada juga. Mesti ada. Kan? Yang STP lama sebagainya mesti ada. So biasa je kalau kita buat silap tu biasa. Kan? Okay? Biasa kita buat silap. So a man must be big enough to admit his mistake. Kalau kita buat silap, cakap lah saya buat silap. Kan? Apa yang susah sangat? Kan? Cakap je, saya buat silap. Kan? And then smart enough to profit from them. Belajar dari kesilapan tu. Apa kesilapan tu yang kena baiki. Kan? And strong enough to correct them. Jadi saya tahu saya buat silap. Kan? Saya buat silap, saya STP lama sangat, saya kena ubah. Itu je saya fikir. And then saya suka quote ni lah, experience is the best teacher, evaluated experiences. Anda ada banyak pengalaman, saya lama dah buat macam ni, lama tu tak penting tuan-tuan. Tak penting lama. Yang penting adalah apa yang kita belajar daripada lama tu. Itu yang penting. Tu yang masa tu saya fikir kan. Saya tak nak buat silapan yang banyak kali. Saya kena belajar. Saya cakap diri saya kena belajar. Saya kena buang diri ego saya kena belajar. Walaupun saya dah banyak pengalaman dah. Tuan-tuan tengoklah tadi. Pengalaman saya banyak macam mana. Kan? Buang semua. Belajar balik. Kan? Belajar dari kesilapan. Okay? And then, kali kedua, saya STP tim baru. Saya STP dia ni, dia terus saya up. Tapi ni STP kali ke-11 lah. Okay. Bukan STP terus, STP kali ke-11. Okay? Baru dia nak join. Okay, yang inilah sekarang ni dah Q4. Sebab apa? Sebab kita dah improve. Jadi nak improve, buat lagi kan. Tapi bila buat, check dengan upline kita. Tanya upline kita. Macam mana saya buat ni? Okey ke tak okey ke? Kan? Jangan buat. Tanya, cuba bertanya. Kan? Bertanya, betul kan diri kita apa yang kita buat? Okay. Then masa kita dalam STP tu, kita bawa pula tim baru dia tu pergi ke HQ. Supaya kita boleh bina bilik. Kan? Sekarang ni kita tak boleh buat macam ni lah. Tapi saya peringkat permulaan itu memang saya gunakan HQ tu sebaik mungkin. Semua yang ada kat HQ tu. Ada tim baru je bawa. Kan? Okay. Sebab apa? Sebab your reality is the reflection of your strongest belief. Realiti kita ni, apa yang kita nampak, itulah kepercayaan yang kita ada yang kuat sekarang. Memang kena bagi kita tengok. Kalau anda rumah dekat dengan diamond, bawa pergi jumpa Diamond, Dr. Wazi, Diamond Kak Uda kan. Diamond Cik Zaki, bawa pergi jumpa mereka. Kan. Bagi dia tengok, inilah Diamond saya. Saya tak boleh buat sebab saya duduk kat sini. Saya duduk untuk Ganu memang saya buat. Okey. Kan. Bawa je pergi jumpa So apa lagi yang saya buat, bila saya nak present ATSKI lah, saya nak belajar juga present ATSKI. So saya nak present kat ATSKI, orang yang pertama saya cari lah ayah saya. Okey, sebab apa? Sebab ayah saya memang boleh beli ya, cash tak ada hal lah nak beli. Okay. So saya present kat chicken list. So kalau anda ada chicken list orang yang anda tak berani nak present, ajak apply present. Masa ni kami present, Dr. Bai tolong present. Jadi saya sangat-sangat terima kasih lah Dr. Bai. Okay. Kerana biasa beliau present ni lah, saya dapat close lah satu ATSKI. Okay. Kan? Ayah saya pergi. So being scared is a part of being alive. It's okay. Kita rasa takut. Jangan tak buat. Takut tak apa, biasa. Terima je kita takut. Kita memang takut, kan? Jalan je, kan? Okay? Biasalah, memang manusia. Dia akan rasa takut mula-mula. Okay? Jalan je. Okay? So apa yang saya buat lagi, kan? Saya present dekat ATSKI ke hotel pula. Kan? Pergi syarikat yang ternama lah hotel. Jadi nama dia tamu hotel. Pergi present ATSKI kat orang. Present. Maksudnya saya nak present kat manager dia. Manager dia sibuk pula. Saya present dekat staff dia. Okay? So tak apa. So never stop doing your best just because someone doesn't give you credit. So masa ni lah sebenarnya saya apa yang saya belajar lah. Alright. Rupanya saya dapat tahu yang Dr. Ahmad Bayhaqi ni dia ambil cuti semata-mata nak teman saya pergi present ATSKI. Jadi saya rasa sangat-sangat terharu lah. Kan? Saya ni dah tak ada apa-apa.
kan, tak ada apa-apa pun, tak ada 20% pun kan, tapi dia sanggup teman saya present ATS kan. Jadi masa tu saya rasa sangat-sangat terharu kan. So antara nilai yang saya belajar lah, jangan berhenti disebabkan tak ada orang lain hargai kita. Orang lain hargai ke tak hargai ke, orang lain kita lain macam mana pun, kita terus jalan. Itu yang saya belajar nilai dalam masa tu So masa tu bila beliau cakap buat home meeting, saya just home meeting. Ni first time saya buat home meeting lah, rumah ibu saya. Memang fail lah design waktu tu. Dan kemudian ibu saya ni, dia support saya je lah, dia datang ke PACE. Ibu saya datang ke PACE. Sekali je lah datang PACE kan, tak apalah kan. So saya belajar lagi. Rumah ni rumah Kak Cik kan, Platinum Kak Cik. Saya belajar dengan Kak Cik design, untuk buat home meeting. So nak belajar lah buat home meeting. And then apa yang saya buat, saya servis customer. Semua customer kita servis. Ini stranger kan, stranger saya. Tak pernah kenal. Kerja kat Dubai. Tak pernah kenal pun. Pergi juga servis kan. Servis je semua orang. Buat je servis. Ni kawan saya duduk kat Johor Bahru. Pergi juga servis. Dia ni beli iron, tapi kita datang share ubah gigi. Demo kat dia ni, demo ni kan. Ada plastik tu. So mesti kena demo kan. Dah servis mesti kena demo. Sorry. Okay, so tanya feedback kan. Ni tanya feedback. Dia tanya feedback macam mana? Rasa gembira tu sampai tahap macam mana? Kan? Husband dia ni tak pernah iron baju, dia iron baju sendiri. Siap selfie lagi. Okay. Bestnya iron ni sampai tahap macam tu. Kan? Best sangat iron ni. Okay. Pergi lagi kat Kulai pula kan. Pergi je sir. Kan? Jumpa je orang. Okay. Ajak je dia buat bisnes. So happiness is not something ready made. It comes from your own action. Kan? Kita sendiri yang create happiness tu. Kan? Jangan letakkan happiness pada orang lain. Downline saya semangat. No. Kan? You nak happy, you happy. You nak buat, you buat. Kan? Tak perlu gantung pada orang lain. Gantung pada, kalau dalam Muslim lah, gantung pada Allah Ta'ala je. Kan? Tak perlu gantung pada orang lain. Kan? Happiness kita sendiri mesti datang daripada diri kita sendiri. So bawa tim baru pergi JMS. Ni I'm Hakim bawa JMS. Okay? So student JNY lagi. Sekarang dah Q4 dah kan. Bawa tim baru beliau kan. Pergi PACE Damansara. Okay? Bawa pergi jumpa belajar praktikal dengan apply. Kalau anda ada apply yang dekat, ajak pergi jumpa. Tak boleh tak minta tolong. Tolong ajak. Saya punya downline saya. Okay. Ni saya biasalah kan. Setiap minggu terbaik ambil masa sikit. Selepas PACE tu kita kan counselling balik. So masa ni wife saya dah suruh dia ikut juga datang. Okay, walaupun dia sibuk dengan PRP dia datang juga. Okay. Sebab apa? Sebab communicate. Communicate. Kita bila kita jumpa, kita nak communicate je. Kan? Sebab apa? Sebab most problem lah kan boleh diselesai dengan conversation. Bincang, cerita. Kan? Jangan simpan orang. Ada masalah, cerita. Kan? Jangan tunggu upline tanya. Anda cerita, datang kita halo, saya call ke, message ke. Okay. Saya ingat dulu masa saya mula memang saya banyak call lah. Saya minta maaf lah. Tak tahu lelaki yang saya banyak call orang. Saya tak clear je, saya call terus. Kan? Sebab apa? Sebab ada problem tu saya nak selesai. Kan? So apa saya buat? JMS tu datang lagi. Kadang-kadang orang tak tahu pun. Saya sebenarnya dah banyak kali dah datang. Lalu saya tetap datang JMS. Okay? Sebab apa? Sebab saya tahu you don't get result by focusing on result. Anda nak 10%? Cakap di sini, nak 10%. Bukan sebenarnya. Kita kalau nak dapat result, fokus pada action kita. Macam mana nak buat tu? Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Fokus dekat situ. Fokus dekat macam mana nak buat. Bukan fokus nak 10%. Bukan. Sebab apa? Sebab turn action tu lah yang datangkan result tadi. So, mesti belajar. Belajar lagi dengan plan. Macam mana cara nak buat? Macam mana cara nak cakap? Macam mana cara nak demo? Macam mana nak home meeting? Belajar cara macam mana nak buat. Dan fokus buat. And then ni masa ni saya belajar serve ATS Kind. Okay. Ulang alik saya berjaya ke Sungai Buloh. Okay. Memang pada tu nak belajar je ATS Kind. Macam nak present. Okay. So until you take ownership for your life, you will always be chasing happiness. Bila sampailah kita rasa ni bisnes aku sendiri.
Aku punya bisnes. Masa tu susah macam mana pun. Jalan jumpa upline 2 jam, 3 jam kan. Prospek jam kan. Kereta rosak, anda kan happy. Anda tak sedih. Sebab apa? Sebab bisnes saya, ni life saya. Saya yang nak dapat freedom. Saya kan happy. So first time kami pergi tengok PWTC lah kan. Memang saya kagumkan lah sangat ramai. So masa ni Dr. Wazi pun dia dapat Pit Emerald. Okay, so sebab ni pandai kan. Dia ajak upline kita bagi value. Ajak upline kita kan. So ajaklah selalu upline kita bagi value kat ABO kan. Okay. Kita punya ILEO ni kejap je kan. Bernilai. Okay. Bulan 2 dah habis dah kan. Okay. So ajak kita punya upline yang bagi apa? Value dekat team. So very good strategy daripada upline saya. Sebab apa? Sebab words have power. Kan? Words have power kan. Ni juga wife saya lah. Masa ni dia betul-betul semangat, dia ajak pergi event. So saya pun tak ingat lah event apa, tapi dia ajak pergi event ni, tengok dia fokus mendengar. Okay, fokus dia mendengar. So kata-kata dari upline tu power. Sebab apa? Sebab masa tu Dr. Wazi kata boleh kan, boleh. So wife saya pun terikut. Dia pun rasa power tu lah daripada Dr. Wazi. So terima kasih banyak Dr. Wazi. Terima kasih banyak. Okay. So demo is spring. So upline cakap demo spring kena demo. Ajak jumpa prospek demo. Kan? Beli tak beli belakang cerita. Demo dulu. Nak close spring, demo. Tengok berapa banyak kali kita demo. Kan? And then kita buat borang punya meminta. Ni tim saya lah daripada Terengganu. Kan? Bila dah buat connect to the staff, dia kata, nak buatlah home meeting. Kan? Apa yang saya buat? Saya jalan ni. Kan? Daripada saya berjaya ni. Kan? Seorang-seorang diri, malam-malam, kan? Berjalan 5 jam. Kan? Pergi Terengganu, semata-mata nak buat home meeting dia. So balik. Nak kata itulah pengorbanan lah kan. Okay. Kalau anda tak perlu buat pengorbanan macam ni, tim dekat skala sekitar je, peluang lah bagi anda. Tapi kita ada orang nak buat, tolong dia. Ada orang nak buat, tolong sungguh-sungguh. Jangan ada keadaan yang mana kita tinggal dia. Setiap hari kalau boleh, kita rasa nak tolong dia. Macam tu. So saya tolong dia buat home meeting. Pasal ni saya tak pernah pun. Saya prognosa pun tak ada sebenarnya. Okay. So apa saya buat? Saya beli prognosa tu cash. Beli prognosa cash kan. Pasal ni prognosa barulah. Bulan 6. So present prognosa tu. Okay. Tak pernah beli prognosa. Tak pernah guna prognosa. Kan guna prognosa lama lah biasa kan. First time present, terus present. Malam tu sampai kita first time buat demo double X. First time buat demo, tak pernah buat demo double X ni. First time buat je kan. Masa home meeting kita buat demo double X, ramai orang beli. Tak silap saya 3 ke 4 je tu lah yang beri double X kan. So ini kita bisa pula iron itu kan. Okay. And then bila wife saya dah nampak kan, dah potensi bisnes ni boleh mana bercapai freedom kita kan. Dia pun dah start ikut saya. Di mana-mana macam ni lah keadaan kami. No barang belakang kan, dengan barang-barang dan sebagainya. Okay. So kita pergi big event sama-sama. Masa ni kami recognize as new super core. Okay. So yang ni Dr. Bahaki ni bawa pergi jumpa Cik Zaki. Andai saya punya upline ni kan. Pandai, dia pun pandai up kan value kan. Kalau so masa ni Cik Zaki cakap saya, dia cakap ikut je sistem. Sebab saya ni memang latar belakang saya menjual. Jual. Tak faham apa sistem, bukan tak faham. Saya faham kan, tapi kita nak sesuaikan dengan sistem tu ambil masa kan. So saya start fikirlah masa tu. Apa sistem yang saya boleh buat dan sebagainya. So malam tu hari tu juga kita review dengan Dr. Wazi. So doakanlah. Okay, doakan moga COVID ni cepat berakhir supaya kita boleh buat event. Anda tolong amin. So amin. Okay. Bersama. Yang seronok event ni. Okay. So apa sebab teruskan masa kita punya rutin. Pace, JMS kan. Keep on doing. Okay. So those who keep learning will keep rising in life. Betul sangat. Okay. Betul sangat-sangat. Siapa yang terus belajar, dia akan dapat value. Kalau anda dah baca buku, belajar dengan upline, skill, kemahiran. Okay. Jangan malu, tanya je.
Okay. So learn, sales, service, sponsor. Ulang-ulang je. Buat sama je apa yang anda buat. Okay. Ini tim, ada tim kami daripada duduk kat Pagu kan, Johor. So ada referral lah daripada orang lain. Saya tak kenal sangat dia kan. Jarang sangatlah bercakap. Tapi dia ni satu universiti lah yang saya, dia senior. Puan Badriah ni. InsyaAllah 26% ni kan akan datang. InsyaAllah. Tolong doakan. Amin. Okay. So ada referral, dia kata dia ni nak buat bisnes kan. Kami daripada Cyberjaya pergi singgah di Johor kan. Jumpa dia, STP balik kan. STP dah, STP lagi. Bagi betul-betul faham kan. Yeah. So memang betul jalan ni memang tak mudah kan. Memang tak mudah. Okay. Memang penat, saya faham. Jalan 2 jam naik kereta penat. Anda bawa baby lagi lah penat, saya faham. Saya dengar cerita Dr. Fuhad malam, ya Allah, saya rasa nak menangis. Saya faham boleh. Penat, saya tahu bukan senang, saya faham. Tapi akan berbaloi kan. Kejayaan Diamond tu sangat-sangat berbaloi. Okay. So dia ada tim dia, kita pun terus follow up kan. Servis ABO dia. Ini kita punya projek Eagle lah. So masa ni projek Eagle ni pula tu saya nampak lah kan. Macam ni cara nak buat bisnes Amway kan. Baru saya nampak betul. Belajar lagi. Yang ni home meeting dekat Kampung Gajah lah, kat Perak lah. So buat je. Okay, kita tak pernah kalah. Sebab ni kita menang, orang tu beli barang ataupun kita belajar. Kalau dia tak beli, kita belajar. So terus buat. Saya kan import barang semua, ajar cara nak gosok baju. Buang semua. Buang ego kita kan. Servis view. Ni bawa jumpa apa? Timer tu kaman kan. Ini present explain. Buat review. Buat STP business review kan. Ulang. Ni dalam masa sehari buat semua ni. Kita shopping barang, kita pergi Johor, kita pergi Melaka, singgah Melaka, pergi Johor, serve Plan Ozar dekat Bangi ni, lepas tu business review kat malam tu. Bayangkan dalam sehari kita. So tak payah fikir sangat pasal result, tak payah fikir sangat 26%. Tanya diri sendiri, setiap hari kita buat apa? Apa yang kita buat setiap hari? So Dr. Hakim memang selalu tekan, setiap hari buat apa? Buat apa setiap hari? Kan? Saya penat malam kan. Tapi malam-malam boleh pergi tempat lain. Boleh berjaga main telefon. Contoh kan. So sebenarnya kita memang boleh kan. Percaya je, kita sendiri memang boleh kan. Ini kami pergi Terengganu juga ini tak silap 1000 km lah juga jalan dia. Saya Berjaya, Terengganu, Jeli, Penang, Gopeng, saya Berjaya balik. Bayangkan, dahsyat jalan ni. Okay. Sedar tak sedar lah, jauh juga lah perjalanan. Tapi kita buat je kan. Ada pergi ni Kuala Terengganu ni kan. Buat je 1000 km dalam masa 2 hari kan. Buat je. Sebab apa? If it doesn't scare you, kalau dream kita it doesn't scare you, kita tak rasa takut, rasa relax je kan. Tak rasa risau kalau kita tak boleh ada kebebasan. Tak rasa risau kalau kita tak boleh bebas lah daripada masa kita sekarang ni. Biasanya dream tu tak cukup besar lagi. Besarkan dream kita. Masih rasa relax lagi, masih tak rasa nak fikir tentang nak buat apa hari ni, masih tak rasa nak berfikir nak tolong tim kita sendiri. Biasanya dream tu tak cukup besar lagi. Besarkan dream kita. Saya nak infak contoh RM5 kan. Besarkan lagi dream kita. Saya nak infak RM150,000 kat sekolah contoh. Besarkan dream kita kan. Bila dream kita besar, kita akan rasa geram. Tu saya lah punya pandangan. Kita rasa geram nak buat benda. Kenapa aku tak boleh nak wakaf lagi RM100,000 contoh kan. So kita akan buat. Okay. So kita pergi lagi big event kan. Sebab apa? Sebab biasanya big event orang buat big function. So tim saya pun dah terbang dah kan. Dalam masa 6 bulan. So ini kita pergi free enterprise day kan. Bawa sama dia saya bawa pergi jumpa Dr. Wazir. Dr. Wazir bagi nasihat sikit. Okay. And then tolong STP. Tolong ABO, STP present kan, follow up follow through. Tolong dia. Ada prospek nak dekat ni, kita tolong datang jumpa kan. Kita tolong present kan. Kita tolong teman kan. Macam tu. Okay. Tolong setiap hari tolong. Setiap hari fikir nak tolong. Kalau dream kita besar, kita akan fikir macam tu. Apa aku nak tolong ni? Hari ni nak tolong apa? Kalau masih relax lagi hari ni, masih buat hal sendiri kan.
Tak forward. Maksudnya dream kita tak besar. Besarkan dream kita. Okay, move walaupun ABO belum move, kan? Kita move, kan? Ni saya bawa iron macam ni lah, kan? Tak pergi present iron macam ni, bawa iron. Yang macam ni, apa? Dekat KL lah, tak silap, kan? Bawa pergi present iron. Pergi, demo, vacuum, kan? Buat benda yang sama je apa yang nak buat, tapi saya gerak. Tak perlu tunggu ABO gerak, saya gerak. Okay, bila PKP apa jadi? PKP jadi macam ni, kan? Semua jumpa online, semua, kan? So, kita manfaatkanlah medium online. STP pun online. Okay. So team meeting, STP, kan, collector star semua kita buat online. So bila dah okey, kan, dah boleh rentang negeri, startlah kita STP, jumpa balik. Ni buat home meeting, kan. Okay. Terus buat, kan. Terus buat. Tak boleh tunggu orang lain. So masa ni dah start lah. Cik Farid ni lah, kan. Daripada Kedah. Dia kembang network kat Kedah pula. So dapat recognize as new platinum Jun lah 2020. Saya masa big function tu lupa nak hantar nama New Ruby. Tapi apalah, kan. Okay, so servis walaupun apa yang jauh. Okay, macam ni. Yang ni kita kena parking kat luar tau. Parking kat luar, bawa periuk ni pergi jumpa orang tu. Bayangkan. Tapi saya sikit pun tengok muka, tak rasa bersedih. Tak rasa pun penat. Happy. Sebab apa? Bisnes saya, kan. Saya nak pergi diamond ni. Dan saya fikir dalam hati saya, kan, saya nak pergi diamond ni, kan. So kita kena rasa happy lah. Tempat Cik Farid ni, kan. Walaupun tak pernah pun belajar cara nak pasang spring, happy je beliau, kan. Pasang spring sendiri. Lepas tu video call saya macam mana nak pasang. So saya pun ajarlah cara nak belajar video call, kan. Hebat tak apa hebat. Okay, buat home meeting pun ada. Rasa susah, rasa berat, ingatlah Allah Maha Kuasa. Ini untuk orang Muslim lah. Okay. Banyak-banyaklah kata ni. La haula wala. Kan. Hauqalah tu ni. La haula wala quwwata illa billah. Rasa berat, rasa susah, ingat Allah Maha Kuasa. Kan. Sebutlah la haula quwwata illa billah. So, kita review LOS, kan. Terus je buat. Sharing tak berhenti. Terus je buat. Setiap hari buat. Kan. Okay. And then, kita tolong team duplicate pula. Ni Cik Farid tadi ada team dia. Kan. Team dia ni ada kenalan dia. So kita pergi jumpa. Ajar satu-satu, kan. Sembang, kenal dia betul-betul. Jumpa, mesti dia jumpa. Kalau tak ada jumpa depan-depan, jumpa online. Ni jumpa Kuala Kurau. First time saya pergi Kuala Kurau. Siapa yang pernah sampai Kuala Kurau? Boleh tak komen sampai? Siapa pernah sampai Kuala Kurau? Ada komen sampai, saya dah sampai. Boleh. Ni first time dalam hidup saya sampai Kuala Kurau. Tak buat MW saya tak sampai, kan. Okay, so kita pergi perai, kita pergi tolong IBO, servis, kan. Buat SOP hantar barang. Okay. So wife saya pandai lah ambil gambar. Yang ambil gambar timing tu kena je, kan. So ni dekat karangan kita tolong. Jangan kita tolong je. Fikir nak tolong je. Apa yang aku boleh tolong? Itu je kita fikir, kan. Tolong. So saya pun pernah jadi page, kan. Ni jumpa orang baru pula, kan. Dia boleh pada referral. Jumpa orang baru. Jangan tunggu ABO punya orang baru. Kita jumpa orang baru. Jumpa. Buat tak buat lagi tak apa, kan. Jumpa je orang baru. Okay. Nothing more exciting than meeting new people, hearing their stories and being inspired. Sebab apa? Bila kita jumpa orang baru, kita pun akan lebih excited biasanya. Okay. So terus jumpa orang baru. Okay. Review LOS. Sekarang ni review LOS online lah semua. Online semua. So mana-mana negeri pun kita boleh review LOS. Tak salah. Okay. So saya punya pencapaian lah setakat ni, kan. So yang ni New Q4 lah. Ni New Q4 Aiman Hakim. Umur 20 tahun. Sekarang ni 21 tahun lah. Jadi our new silver position, kan. Dan doakanlah mereka ni boleh capai platinum. Tolong amin. Boleh capai platinum. Supaya boleh bagi inspirasi dekat orang lain, kan. Single pun boleh, berjaya pun boleh, kan. Kita ada sistem. Okay. So antara benda yang saya nampak apa yang menyebabkan orang lain tak capai matlamat dia, tak capai result dia sebab disiplin. Memang disiplin. Sebab disiplin dia adalah jambatan pada goal dengan achievement kita. Accomplishment kita. Memang betul. Disiplin. Kalau ada semangat, ada skill, tak ada disiplin, tak ada result. Serius. Itu je. Disiplin memang kena jaga, kan. So bukan tak boleh. Memang saya jumpa ramai orang. Pandai dah semua. Kan? Tapi dia bukan tak boleh buat, tapi gagal disiplin. Tak ada bina habit.
Itu je kekekalan dia. Itu je yang kekekalan dia. So, bina habit kita, bina disiplin kita dengan kepercayaan kita, kan? Macam mana kalau nak bina disiplin, susun masa. Mesti ada masa, mesti ada, kan? Mesti ada. Kita kalau orang Muslim, saya cakap, kalau ada masa untuk solat, mesti ada masa untuk kita nak sharing, kan? Mesti ada, kan? Dalam mindset kita je, susun, kan? Satu. Yang kedua, bila benda tu dah jadi habit, biasanya dia akan atur sendiri, kan? Ada atur sendiri. Lepas ni saya akan kongsi sikit tentang habit lah. Okay. Yang seterusnya, bina kepercayaan. Kita tak buat sesuatu sebab kita tak percaya. Tambah input. So, tahniah kepada anda semua yang join. Tahniah, kan? Sebab apa? Sebab kita tambah input, tambah positif input, kan? Bina kepercayaan kita lagi. Bila kita bina kepercayaan kita, kita akan buat bisnes ni dengan lebih semangat. Okay. So, macam mana nak ubah kita punya habit tadi adalah kita kena ubah daripada dalam. So, ada 3 layer lah yang kita kena ubah. Biasanya orang ubah dekat outcome. So, yang paling berkesan sekali adalah kita ubah dekat identity. Ubah dekat core diri kita. So, macam mana nak ubah ni? Saya punya cadangan, sebutlah aku diamond. So, boleh tak kita sebut sama-sama? Kita ambil masa sikit, kita sebut, boleh? Aku diamond. Ada komen kat chat. I believe I can. Boleh? Sama-sama sebut. Aku diamond. I believe I can. Sebut lagi. Bina identiti kita. I am a diamond. Seorang diamond ada disiplin. Seorang diamond ikut sistem. Seorang diamond follow dia punya upline. Seorang diamond kita communicate dengan upline kita. Kita belajar daripada mereka. Okay. So, tolong kita sama-sama. Saya punya Facebook ni ambil masa sikit. Okay. So, aku diamond. Sebut, aku diamond. Aku diamond. Kan? Mana pun. Saya baru 3%, Cik Rahman. Nanti ke baru 3%. Baru 6%. Ada aku diamond. Kan? Sebab apa? Sebab kalau saya percaya. Kalau Muslim, saya percaya. Kalau Tuhan nak bagi kita diamond, mudah je bagi dia. Saya percaya. So, boleh tak boleh? Allah, Tuhan kita nak bagi kita diamond? Boleh. Kan? So, I believe I can. Yang seterusnya lah, kita kena tengok bila nak bina habit, kan? Kena tengok habit kita mesti kena improving setiap hari. Mesti kena improving. At least 1%. 1% every day. Mesti kena improve. Sebab apa? Sebab bila habit kita makin teruk, dia makin bawah je ni. Dia bukan pergi 1%. Dia jadi less than 1%. Dia akan pergi pada zero. Itu yang kita demotivated dengan tak dapat result. Bukan kita tak dapat result. Kita punya skill makin lama makin worse. Itu je sebenarnya. Okay. So, you must improve every day. Improve. Fikir dalam kepala. Apa yang aku boleh improve? Improve. Macam tu. Okay. So, macam ni biasanya. Kalau apa yang kita fikir macam ni, kan? Kita share, kita boleh nak dapat. Kita share 10 orang, dapat terus. Kan? Tapi realiti macam mana? Dia macam ni, kan? Sebab apa? Sebab kita ambil dia macam ni, exponential macam ni lah. Sebab apa? Sebab kita ambil masa untuk nak faham. Kita ambil masa untuk nak biasakan benda yang biasa. Biasa gitu. It's okay, kan? Jangan give up. Keep on improve je, kan? Okay? Jangan putus asa. Jangan rasa kecewa. Buat je, kan? Dia akan sampai. So, ini tips saya lah macam mana anda nak bina habit tadi. Okay? So, first sekali adalah you kena, step pertama adalah create one thing. Okay? So, maksudnya datang ke keinginan untuk saya nak buat benda tu. Saya nak buat ekosistem. Saya nak capai impian saya. Datang ke keinginan. Dengan cara macam mana? Tengok BIB. Okay, yang kedua adalah Q. Kan? Make it obvious. Kan? Sentiasa kelihatan. Anda nak share. Anda nak share tentang apa? Anda nak share, anda nak approach orang. Anda nak contact orang. Pastikan name list tu sentiasa anda pegang. Pergi mana-mana, bawa buku. Kan? Bawa buku. Mana-mana pula bawa buku. Make sure nama name list tu memang dalam kepala kita. Setiap masa kita boleh tengok. Jangan simpan dekat telefon kita. Keluarkan. Make it obvious. Yang ketiga ialah response simplify. Permudahkan. Ataupun cantikkan sebenarnya. Ringkaskan dan menarikkan. So, kalau anda nak share kat dia ni, Ayin, anda keluarkan. Saya nak share kat dia ni, Ayin. Ali, share Ayin. Kan? Ringkaskan. Okay? Kalau anda rasa file-file anda tu macam serabut sangat, keluarkan satu-satu. Tengok.
Macam tu. Menarik kan? Simpan dalam buku yang berkala ke. Okay. Yang seterusnya lah reward. Bagi reward sikit. Dah selesai semua kan, di reward sikit. Kalau biasa reward lah main dengan kucing lah. Kalau saya ada kucing kan, main dengan kucing kejap. Okay, reward. So buat balik. Okay. So bina habit kita paling penting. Okay. Habit kita yang akan sampai dekat result kita. So tanya diri kita balik. Kalau kita tak ada result sekarang, tanya diri balik. Macam mana keinginan kita? Kuat tak keinginan kita tadi? Kalau tak kuat, dengar MP3, kan, contact upline, kan. And then macam mana kita punya obvious dia? Siapa yang saya nak share hari ni? Ada tak nama kat depan kita? Kita ada tak benda tu? Kalau name list pun hilang tak ke mana, macam mana nak buat? Kan? Okay, and then ringkaskan dan sebagainya. Okay, right. Okay, so name list dekat ni lah. Ni name list saya kan. Okay, so kita ada file siap-siap kan. Ni name list lah. Okay. So bila tak ada name list, biasanya kita akan contact orang yang sama dan tak ada keperluan. Yang tak ada keperluan, tak ada risau. Okay, so keluarkan name list kita, keluarkan. Okay, siapa kenalan kita dan sebagainya, duduk kat mana, keluarkan. Make it obvious kan, keluarkan nama tu. Jangan simpan-simpan kan. Anda ada dream, ada keinginan, keluarkan. So ni ada salah seorang tim saya lah kan. Dia punya apa? Dia punya name dia satu je, tak apa. Satu pun tak apa. Dua tak apa. Tiga tak apa. Okay, keluarkan je. Tak apa. Okay, keluarkan. Kita tak berjaya bukan kita tak pandai present, tapi present pada orang yang sikit. Tu je kan. Okay, anda power present sebenarnya, tapi kalau present pada orang sikit memang tak dapat hasil. Okay, so follow up, follow through, nombor 4 dia lah kan, proses nak bina perniagaan tu. Kena ingat sekali, dah pandai jual, dah ada name list, dah boleh contact, dah boleh share pasal barang, tak follow up kan, jadilah jualan, ulanglah balik 21 perniagaan saya yang ni. Okay, so nak bina bisnes yang berjaya mesti kena follow up, follow through. Okay, so nak faham follow up, follow through, boleh tanyalah upline anda masing-masing. Okay, so bisnes perniagaan kita mesti kena follow up, follow through. Mesti kena follow up, follow through. Follow up, follow through lah yang menyampaikan anda pada business owner ni. Anda buat follow up, follow through tu lah boleh. So saya tanya upline kita, saya buat tak follow up, follow through saya? Betul ke saya buat follow up, follow through? Tanya balik. Kan? Sebab apa? Sebab follow up, follow through tu yang menyampaikan kita kat sini. Okay, kalau anda menjual saja kan, kalau anda belum ada team, belum ada customer, tak apalah, memang kita kena jual. Okay? Tapi kalau anda dah ada team, mesti kena. Sebab yang bron ni saya assume mereka ada team lah. So STP, pergi demo kan, set appointment, demo. Tak banyak fikir pasal result, demo, buat. Berapa banyak kita buat. Ni team saya demo juga per e-spring kan. Jarak antara impian anda dengan adalah tindakan. Buat kan. So tak ada orang yang tak berjaya dengan buat lagi. Betul sangat cakap kan. Okay, siapa yang setuju dengan kata-kata ni, komen. Betul kan. Tak ada orang yang tak berjaya dengan buat lagi banyak mesti berjaya kan. That's why bina habit tu penting. Bina habit tu sangat penting kan. Mesti kena bina habit. Mesti kena ada name, mesti kena ada orang kita nak contact kan. Okay, so guna barang sendiri. Bila kalau kita guna barang sendiri, kita boleh tunjuk gambar ni lah, pegang e-spring macam tu. Okay, so testimoni kita sendiri biasanya lebih kuat lah berbanding testimoni orang lain. So invest untuk diri sendiri dulu. Ada duit tambahan, invest untuk diri sendiri kan, guna untuk diri sendiri. Barang apa yang anda boleh guna? Ubat gigi, deodorant kan. Kalau mana dah 6%, ajak dia join business bronze ni kan. Invest diri sendiri dulu kan. Sebab apa? Sebab lagi kuat So dengar MP3, siapa yang dah join TQG jadi ahli boleh dengar MP3 kan. Dengar MP3 setiap hari. Okay, datangkan Crave tadi. Okay, and then baca buku kan. Baca buku How to Win Friends Improve People ni sangat penting. Okay, untuk baca. So hikmah, wisdom tu ada di mana-mana kan. So hikmah ada di mana-mana kan. Tapi macam mana nak tahu hikmah kalau kita pun tak ada ilmu? So mesti kena baca. Okay, baca buku ni macam dia teguran pada diri kita. Okay, so saya pun baca ni, saya beli buku kan, Total Quality Kehidupan Berkualiti Total, beli dengan Dr. Siti kan. Join dia program dia. Malam tu dia ajak join program, kita pun join lah. Artistry. Bila dah join, dah belajar,
kita invest sendiri kan. Invest sendiri barang artistik kan. Bila dah invest, ni cara saya belajar lah. Saya belajar, saya hafal, saya rakamkan, saya rakam suara, ni cara saya belajar lah. Saya ulang. Okay. So Amway ni copycat business. Copy je apa yang upline kita buat. Bila dah belajar, buat. Belajar, buat saja. Belajar, buat. Tak boleh tunggu, buat je. Okay. So you miss 100% of the shot that you don't take kan. Kita tak dapat hasil sebab kita tak buat. Itu je. Kan? Buat je. Buat. Okay. Stop overthinking things. Just do it. Buat je. Kan? Tak fikir orang tu macam mana, buat je. Kan? Okay. So apa yang saya dapat dalam DCMA ni kan, salah satunya ni lah income kan. So saya Muhammad terima kasih lah pada upline saya lah kan. Boleh dapat sampai 6,000 income kan. Bagi anda lah 6,000 ni banyak ke banyak? Kan banyak, betul, sangat-sangat banyak kan. So sangat banyak 6,000 tambahan okey sangat. Okay? Follow je upline kita 100%. Yang penting kita berjaya. Saya suka guna perkataan ni. Yang penting berjaya. Apa pula jadi kat luar sana. Yang penting aku ni berjaya ke tidak. Kalau aku berjaya, ikut je kan. Jadi saya dah berjaya kerana ikut upline saya. Anda pun mesti boleh berjaya kan. Saya doakan. Okay. Dan pendapatan yang lebih baik. Ini penting juga kan. Kita tak nak just dapat income, kita nak income tu yang bertambah baik lah. Jadi kita buat kan. Bertambah baik. So rasa lebih dihargai kan. Ada pula dapat surat daripada Amway ucapkan terima kasih kan. So kita rasa apa? Kita rasa seronok lah. And then boleh milih rumah yang lebih besar kan. Lebih ramai kawan-kawan baru. So banyak sebenarnya benda yang value lah anda dapat dalam business Amway kan. Kalau orang yang tak pernah kenal. Dapat pula hadiah tahunan kalau sampai platinum kan. So seronok dapat hadiah kan. Seronok dapat hadiah ni. Okay. Dalam masa samalah bagi saya yang paling penting lah kita ada harapan untuk dapat income yang pasif. Itu yang paling penting. Yang ada harapan. Dalam hati kita ni kita tak ada harapan langsung. Kita ada harapan. Amway lah harapan kita. Kan? Jadi dah capai dah passive income tadi. Kan? Dah meninggal pun income masih meningkat. So kita pun ada harapan lagi. Selagi kita ada usaha, kita ada kudrat kita boleh ada harapan lagi. Kan? So ni upline saya lah. Kan? Meningkat dekat 100%. Dalam masa tadi. So one day one kita lah design. Hari ni aku nak buat lebih baik ataupun esok nanti aku nak buat lebih baik. Anda yang tentukan. Jangan salah orang lain. Anda sendiri. Kan? Kita sendiri. Pilihlah hari ni aku nak buat. Kan one day. Nantilah, bulan depan lah, bulan nanti aku habis ni. Buat saja. Buat je. Kan? Buat je waktu yang kita ada. Kan? Kita ada setengah jam, buat setengah jam. Tak apa, buat je. Okay? Dan buat tu pastikan buat yang betul-betul lah. Okay, yang ni saya pernah explain nampak kan? Wife saya ambil gambar. Sangat-sangat apa? Kan? Ni bukan ni, excited lah. Okay. Kan? Gambar excited. So, excited. Be extra excited. Live extraordinary life. Kan? Excited betul. Rasa teruja. Sonok spring ni. Macam tu. Kan? Okay? Sebab apa? Sebab kita ada harapan tadi. Alright. So, tim saya pun buat bersama lah. Duplicate dekat tim dia masing-masing. Kan? So, kita duplicate je. Okay? Frequency of duplication define exponential income. So, berapa banyak kali kita duplicate ke orang? Itu je tanya. Berapa banyak kali kita punya kemahiran ni transfer dekat tim kita. Kalau kita buat kerja tinggal, itulah income anda. Kan? Itulah income anda. Jangan tanya orang lain, itulah income. Jangan salahkan orang lain, itulah income kita. Jadi cara dia adalah frekuensi, kekerapan, itu je. Kekerapan. Dah ada orang nak buat, ajak dia join. Ajak dia ikut je 4835. Setiap hari kita ajak. Okay? Macam ni cara nak ajak? Tanya apa yang anda. Kenapa kita masih tak boleh nak follow? Kita dah ada sistem. Kenapa susah nak follow? Sebab ada ini, ego. Okay? Ada ego. Kalau saya lah, nak ambil pengalaman saya ni semua buat bisnes macam-macam, kan? Nak bagi alasan lah untuk saya ego, saya boleh. Tapi saya tak pilih. Saya buang saja. Ada pengalaman jual apa-apa, buang semua. Kan? Sebab apa? Yang penting saya nak berjaya. Kan?
So buang E kita, terus go. So inilah yang pengajaran saya dapat lah. Biasanya korang pun biasa kan. Masa ni saya hantar dekat apa nama tempat ni? Dekat Jerang. Saya nak pergi jumpa lah. Kalau follow through seorang ABO dekat Jerang. Okay. Daripada rumah saya nak pergi Jerang ni kat 2 jam. Right. So bila jalan tu banyak kali macam ni lah. U-turn. Okay. Korang pun yang biasa hantar barang ni mungkin ada pengalaman juga kan. So masa tu saya terfikir. Okay. Kalaulah saya U-turn ni saya tak pergi teruskan. 44 minit ni lama juga masa kan. So saya terfikir destinasi saya nak pergi jumpa dia tu, itulah big why saya. Kan? Selagi saya ada big why saya akan terus pergi. Destinasi yang saya nak pergi tu adalah big why. Dan ways tu adalah sistem dengan upline. Anda tak nak jalan sesat, ikut ways kan. Anda tak nak sesat lah dalam bisnes Amway ni kan. Nak sampai cepat, ikut sistem, dan fokus follow dia. Yang ni saya tak fokus lah kan. Tengok benda lain dan sebagainya, U-turn kan. So kita fokus kan, kita akan follow dia. Saya tak janji 3 bulan anda boleh terus capai platinum tak kan. Tapi kalau anda fokus, mesti anda akan capai, ikut roadmap tadi. And then our dream adalah our goal kita. Okay? Keep moving. Jadi satu lagi saya belajar tadi. Keep moving, sure reachable. Selagi saya gerak, berapa banyak kali pun saya U-turn, salah jalan, selagi saya gerak, saya akan sampai pada cita saya. Anda percaya tidak? Kalau anda percaya, selagi anda gerak, anda akan capai cita, anda akan capai. Sama je pengalaman macam kan. So go Alaska, siapa yang tengah fight go Alaska, dan go TQG Vision 2025, 100 Diamond, 30 Founders Diamond dan 5 FC kan. Boleh tak bagi komen? I believe I can. I believe I can. Okay. Komen sikit berdekat. I believe I can. I believe I can. Okay. Go Diamond. Aku Diamond. Okay. You can do it. Okay, itu saja saya. Saya pass balik kepada MC. Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Platinum Rahman atas sharing yang saya rasa sangat-sangat baik dan membakar kita dan membakar semua orang yang berada di sekeliling kita. Okey. Siapa yang hari ini rasa dapat sesuatu? Komen 1. Dapat sesuatu, komen 1. Okey. Jadi malam ni kita dah tahu okey, yang kita ni ada antara kita, even saya sendiri pun peringkat awal saya buat Amway memang masih lagi mencari-cari bisnes-bisnes lain yang saya rasa yang saya boleh pergi lebih jauh. Okay. Dan bila saya datang function, jumpa tim, datang kelas, dengar speaker-speaker dalam TQG, rupa-rupanya ramai orang di luar yang lebih berumur dari saya, lebih banyak pengalaman dari saya, yang dah try pelbagai bisnes, yang dah try buat pelbagai bisnes yang besar sehingga memiliki beberapa kilang dan buka beberapa cawangan, tetapi tetap memilih untuk membina perniagaan Amway. Dan hari ini kita beruntung kerana tengok live, dengar live sendiri, sharing daripada Platinum Rahman yang berkongsi macam mana beliau dulu telah mencipta satu bisnes yang begitu besar dari segi usaha, effort, kelas, apa yang dia buat kan, nampak begitu struggle. Okay? Dan sekarang kita dalam Amway, dalam TQG lagi hanya buat 20% untuk dapat income
yang orang lain buat secara 100%. Apa yang anda pilih? Mana yang anda pilih? Okay. Orang lain membina income dengan bisnes yang konvensional, dengan usaha 100%, tapi anda hanya buat bisnes MW dengan menggunakan tenaga, buat kerja sebanyak 20% sahaja. Okay. Jadi, saya harapkan moga-moga kita malam ini dah dengar sharing Encik Rahman, kita terus buat plan. Baki lagi 2 hari, 27, 28, kita fight. Mesti bagi jadi capai target pada bulan ini. Okey, jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.